Penangguhan pendaftaran secara bersemuka bermakna pelajar atau mahasiswa akan terus kekal berada di rumah dan belajar secara dalam talian. Dan kita mahu tahu apa realiti belajar secara dalam talian kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT. Di talian secara Skype sudah bersedia Profesor Dr. Samsilah Roslan, Dekan Pengajian Pendidikan UPM untuk membincangkan lebih lanjut mengenai isu ini. Profesor? Ya, baik Prof, susulan arahan untuk tangguhkan pendaftaran semester baru ini, kita tahu pengajian secara online ini ataupun untuk courses ataupun untuk bidang-bidang secara teknikal dan mempunyai komponen amali boleh dilaksanakan dengan berkesan ataupun tidak Prof. Mungkin ada pilihan ataupun option yang ada untuk mereka. Baik, terima kasih ya. Sebenarnya kalau kita lihat di universiti dan khususnya di Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, memang sentiasa kita ada kursus-kursus yang berbentuk teori dan kursus-kursus yang berbentuk amali. Kursus-kursus yang berbentuk amali ini sangat penting untuk memberikan kepada pelajar satu penguasaan, kemahiran dengan diselia oleh para pensyarah yang berpengalaman. Di Fakulti Pengajian Pendidikan sebagai contoh, kami ada kursus-kursus amali yang melibatkan latihan kepada guru-guru pendidikan jasmani dan sains sukan, guru-guru pendidikan teknikal dan vocational, bahkan juga para counsellors ya. Sememangnya apabila amali tidak dapat dilakukan secara bersemuka, ia merupakan satu kekangan dan cabaran yang besar. Kerana namanya kursus amali bermakna kita perlu lakukan ya secara bersemuka. Tetapi dengan pandemik COVID-19 ni nampaknya semua orang terpaksa ya berusaha untuk buat sebaik mungkinlah dengan apa pilihan yang ada. Dengan harapan agar kita dapat manfaatkan masa yang ada, di samping mendoakan nanti kita ada peluang ya untuk cover ataupun top up balik mana-mana yang kita tak dapat nak selesaikan dengan baik. Jadi di Fakulti Pengajian Pendidikan kita telah pun bersedia ya daripada awal selepas berlakunya PKP dan selepas berlakunya pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya semasa PKP. Kita telah bersedia dengan semester ini di mana kita bawa ke depan semua kursus-kursus teori terlebih dahulu kerana kita dah menjangkakan ini satu perkara yang penting ya, foresighting and scenario planning. Dalam situasi pandemik kita perlu boleh membuat satu jangkaan ya apa yang akan berlaku. Jadi kita bawa seberapa bolehlah kursus yang berbentuk teori ke depan dan kita tangguhkan dulu ataupun kebelakangkan dulu kursus yang berbentuk amali. Namun demikian ada juga keadaan di mana kita tak boleh dah nak tolak kerana pelajar tu dah hampir ya nak tamat dan sebagainya. Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah secara dalam talian sebaik yang mungkin dan pernah juga kita cuba iaitu membuat rakaman video ya. Dan pensyarah-pensyarah juga membuat demonstrasi secara dalam talian, pelajar membuat tugasan secara dalam talian dan menghantar rakaman ya, mereka membuat tugasan-tugasan tersebut sama ada dia berbentuk amali pendidikan jasmani ataupun sains sukan ataupun amali-amali lain. Namun yang agak mencabar ya ialah bila berhadapan dengan situasi amali yang memerlukan fasiliti ya, yang mana pelajar memang tak ada fasiliti tersebut. Di situlah kita terpaksalah buat dengan apa yang ada lah ya, make the best of what we have. Dan kita berharap ya semoga kita telah pun berjaya mengatasi ya satu fasa kita merasa agak selamat kerana arti kita sangat rendah ya, jangkitan pun sangat kurang. Jadi insya-Allah dengan semangat dan kesatuan hati dan kegigihan rakyat Malaysia, insya-Allah kita akan kembalikan situasi di mana dengan SOP yang ketat kita boleh lebih selamat dan kita boleh belajar ya bersemuka dan melakukan amali seperti yang kita harapkan. Baik Prof, bercakap mengenai pembelajaran secara atas talian ini, kita perlu menyedari kondisi pelajar-pelajar itu sendiri. Mungkin mereka ini tidak mempunyai peranti ataupun gadget yang boleh akses kepada pembelajaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat kepada akses kepada internet. Mungkin di kawasan rumah mereka capaian internetnya kurang ataupun mungkin tiada langsung. Jadi apakah saranan ataupun apakah penyelesaian universiti kepada pelajar ini yang menghadapi kekangan ini? Belajar daripada pengalaman kita ya semasa PKP,
yang lepas, semester lepas ya, kita ada tempoh cuti antara semester tu, kami telah memerah fikiran dan idea ya untuk memastikan masalah ni tak berlaku lagi ya. Kita ada fasa di mana sepatutnya semua orang telah bersedia ya dengan penyelesaian. Jika A maka macam mana, jika B macam mana, jika C macam mana. Sepatutnya kita telah bersedia sedaya upaya dengan semua penyelesaian ini. Jadi sebagai contoh di Fakulti Pengajian Pendidikan dan di UPM sendiri, bagi pelajar-pelajar yang ada masalah dengan akses internet ya, mereka boleh memohon untuk kembali ke kampus. Pelajar yang ada dalam kampus memang dah sedia ada, boleh teruskan pembelajaran dalam talian. Yang ada masalah internet, mereka boleh kembali dan mengakses ya pembelajaran dalam talian daripada kolej kediaman masing-masing. Dengan kebenaran ya UPM ya, setelah mereka mengisi borang dan sebagainya ataupun menghantar permohonan. Selain daripada itu, kami juga sentiasa memastikan kami berhubung rapat dengan pelajar. Maknanya daripada awal lagi kita berhubung dengan pelajar, tanya dia ada masalah ke tidak. Jika misalnya dia memang tak dapat balik, ada isu dan sebagainya, kita pastikan semasa kelas ataupun semasa tugasan tu mereka dapat cari kawasan yang mana mereka boleh mengakses internet ya. Dan selain daripada itu, kita juga ada inisiatif-inisiatif untuk membantu ya pelajar yang memerlukan bantuan kewangan dan sebagainya untuk memastikan pembelajaran pelajar ini dapat kita sempurnakan. Kerana kita dengar pun hari itu telah disebutkan bahawa bagi saya lah, kita kata kosnya sangat mahal ya bila kita nak buatkan PKP, lockdown, semua tak boleh keluar, kosnya sangat mahal kepada negara. Begitu juga jika kita hentikan persekolahan kepada pelajar-pelajar, kosnya juga sangat mahal dari segi masa depan pelajar itu sendiri, dia murid-murid sekolah. Begitu juga pelajar universiti ya, mereka ada masa depan, dan jika kita teruskan situasi di mana kita tidak facilitate supaya mereka boleh teruskan pengajian mereka, kosnya juga sangat mahal untuk masa depan mereka. Baik, terima kasih Profesor Dr. Samsilah Roslan, Dekan Pengajian Pendidikan UPM atas kupasan itu.